Baik, kerajaan dijangka mengumumkan pakej bantuan moratorium dan ICNA tidak lama lagi. Sejak PKP 3.0 memang ada disediakan moratorium bersasar yang mana peminjam boleh memohon dengan pihak bank untuk tempoh 3 bulan ataupun potongan 50% bayaran bulanan. Bezanya, wujud kadar faedah terkumpul yang akan ditambah kepada jumlah bayaran yang akan datang. Dan kajian yang dijalankan oleh Amel Research menunjukkan pelaksanaan PKP 3.0 ini memerlukan moratorium menyeluruh dilakukan bagi memberikan impak kepada pembelanjaan pengguna dan kitaran wang dalam ekonomi dan paling penting memberikan nafas kepada perniagaan dan juga isi rumah. Dan untuk kita ulas lanjut bersama dengan Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso Profesor Muhammad Yusof Saari. Prof, sekarang ni kita ada moratorium bersasar, siapa terkesan boleh mohon. Cuma ada banyak situasi dalam isi rumah dan perniagaan yang mana mereka berdepan tekanan keuangan tetapi tidak boleh dibuktikan dengan penyataan. Contohnya, ketua keluarga masih lagi bergaji sama cuma dengan ahli isi rumah lain yang dibuang kerja dan tidak ada pendapatan. Ketua keluarga perlu sediakan tanggungan tambahan ataupun perniagaan vendor ada masalah tak dapat bayar dan sebagainya, perniagaan perlu tanggung dan ini semua diselesai kalau semua dapat moratorium. Yang mana tidak mahu boleh hubungi bank, kata tidak mahu. Betul tak, Prof? Hafizi, tepat sekali. Itu realiti ya, dan bukan fantasi yang dialami oleh isi rumah dan golongan perniagaan di luar sana. Ini adalah PKP penuh dan bukan PKPP atau PKP yang berskala kecil. Kita kena faham bahawa kaedah moratorium yang sekarang ini terpakai ini tidak inklusif kerana banyak lompong-lompong titik buta ataupun blind spot yang sama ada kita boleh serap melalui data ataupun tidak, ya. Itu rezeki yang berlaku. Jadi pada pandangan saya masih konsisten seperti mana juga pernyataan saya dalam dialog 3 penjuru baru-baru ini. Moratorium yang menyeluruh pada ketika ini memberi manfaat kepada semua pihak, sama ada kerajaan, isi rumah dan bank. Dari sudut pihak kerajaan, ini dapat mengurangkan kos pentadbiran dari kos pentadbiran ketika pandemik ini. Dari segi pihak bank, ia juga memberi manfaat kepada mereka untuk mengurangkan kadar ketidakbolehbayaran dan juga pada isi rumah pastinya ini akan dapat mengurangkan beban kos sara hidup mereka ketika PKP ini, Hafizi. Dan mengapa kita bertanya kenapa moratorium? Faktanya jelas ya, tahap hutang isi rumah keseluruhan kepada KDNK kalau tengok pada tahun 2019 sekitar 82%. Jadi ini menunjukkan bahawa tahap hutang rakyat Malaysia ini tinggi. Jadi jika moratorium ini diberikan, ini memberi kelegaan yang sangat besar lah kepada semua pihak peniaga dan juga isi rumah di luar sana. Dan moratorium menyeluruh ini pernah kita laksanakan pada tahun lepas selama 6 bulan. Kita lihat bank tidak begitu terkesan dengan pelaksanaan ini. Sebagai contoh, bank masih mampu memberikan sejumlah RM206.2 bilion pinjaman kepada suku keempat 2020 yang melepasi angka pada 2017 hingga 2019. Malah laporan keuangan bank-bank utama pada suku pertama 2021 juga rekodkan keuntungan yang sihat. Maybank RM2.43 bilion, Hong Leong Bank RM772 juta dan RHB RM651 juta. Dan ini keuntungan ketika hampir semua peminjam mengambil moratorium. Kini keadaan semakin parah, sudah tiba negara Malaysia perkenalkan moratorium menyeluruh. Adakah tiba masanya dan pihak bank sebenarnya ada kapasiti keuangan mampan untuk sekali lagi laksanakan moratorium menyeluruh ini, Prof? Begini ya Fizi, ini krisis pandemik ini bukan krisis keuangan seperti mana yang kita pernah alami pada 1997-98, yang mana krisis itu memberi kesan langsung kepada bank-bank di Malaysia. Kalau mereka terkesan seperti mana krisis keuangan dahulu ya, tidak akan ada laporan menyatakan mereka mencatat keuntungan berbilion-bilion. Jika mereka terjejas teruk, pastinya dicatatkan kerugian berbilion-bilion. Itu satu fakta yang kita terima. Jadi isunya kat sini adalah ini adalah krisis pandemik yang menghadkan operasi perniagaan dan pergerakan orang ramai. Bila ekonomi dibuka semula, larangan pergerakan dipermudahkan, pembayaran hutang oleh isi rumah dan juga perniagaan boleh terus berlaku seperti itu. Ini berbeza dengan krisis keuangan yang mana bank-bank akan mengambil masa yang lama untuk pulih seperti mana yang telah kita alami pada 1997-98. Jadi sebenarnya pemberian moratorium menyeluruh ini sebenarnya baik juga kepada pihak bank dalam memberi imej kepada orang ramai, keyakinan kepada pihak bank dalam ketika mana kita berhadapan dengan krisis pandemik ini. Bank bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan pihak di luar sana untuk bersama-sama menghadapi, mengharungi isu pandemik ini. Jadi ia tidak ada
tidak bersifat inklusif. Kalau hanya satu pihak yang menanggung, malah pihak lain masih lagi berkeadaan seperti biasa. Jadi risiko ekonomi ini nampaknya kalau itu berlaku tidak dikongsi sama rata di antara kedua-dua pihak. Jadi dalam keadaan ini kesamarataan, perkongsian, inklusiviti itu sangat penting Hafizi dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan Prof, bank ini perlu menilai risiko, kita faham. Tapi risiko hutang tidak berbayar juga ancaman utama bank. Cuma dalam keadaan ekonomi sukar pada ketika ini, ramai berpandangan mak wajar moratorium menyeluruh diberikan supaya kita memberi ruang bernafas kepada perniagaan dan juga isi rumah. Presiden Persatuan PKS Malaysia Datuk Michael Kang menjangkakan 40% PKS akan gulung tikar jika moratorium menyeluruh tidak diberikan untuk 6 bulan. Kerana pada akhirnya pinjaman tertunggak ini berlaku hanya disebabkan aliran tunai individu atau perniagaan terjejas, terus tidak mampu bayar. Pada pandangan Prof berkaitan dengan perkara ini? Hakikatnya, kita kena faham dari segi perspektif ekonomi dan perniagaan. Walaupun perniagaan dibenarkan terus beroperasi, mereka masih lagi menghadapi kesukaran kerana jualan, pendapatan akan terjejas kerana sebahagian sektor-sektor ekonomi masih lagi ditutup. Jadi ia seolah-olah memberi maksud bahawa walaupun ekonomi itu dibenarkan untuk operasi ketika PKP ini, mereka tidak beroperasi tidak pada kapasiti yang sebenar. Kapasiti yang sebenar itu maksud jualan yang sebenar, pendapatan yang sebenar. Jadi keadaan ini jika kita tidak memberi kemudahan dalam bentuk moratorium kepada mereka, keadaan ini akan memberi kesan berbalik kepada bank apabila wujudnya hutang yang tidak boleh dibayar oleh peminjam. Jadi pada pandangan saya pada ketika ini adalah lebih ideal jika diberikan moratorium itu agar peminjam, isi rumah, rumah peniaga mempunyai ruang yang cukup untuk mereka bernafas dan juga ruang cukup untuk mereka mengadaptasi pada situasi semasa sebelum sektor-sektor ekonomi ini dibuka semula. Dan Prof, semua fakta keuangan bank baik dari segi kemampuan beri pinjaman maupun untung bersih jelas menunjukkan mereka mampu berikan moratorium menyeluruh. Persoalan ketika ini, kuasa membuat moratorium ini di tangan siapa untuk bank ikut? Ya, kalau kita lihat dari segi regulatory body-nya ataupun badan kawaselia bank-bank perdagangan ataupun bank-bank swasta di Malaysia ini, ia tertakluk kepada bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Ya, apa saja arahan termasuklah moratorium adalah tertakluk penuhnya pada kuasa Bank Negara Malaysia. Jadi Bank Negara Malaysia boleh menggunakan peruntukan ataupun kuasa mereka dengan meminta pihak bank-bank di luar sana untuk melaksanakan moratorium. Jika kita tahu bahawa ini mungkin tidak mudah bagi setengah bank, juga bagi pihak Bank Negara Malaysia, tetapi mereka sebagai badan kawaselia regulatory body tadi, mereka boleh menggunakan kuasa-kuasa yang diberikan kepada mereka. Contohnya, kita tahu bahawa bank-bank kat luar sana, mereka tertakluk pada lesen yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Mungkin kalau sampai satu tahap yang kita rasa kita tak boleh buat apa dah sangat pun, mungkin kita boleh mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan lesen. Itu satu contoh yang syarat ni tidak berlaku gitulah. Tapi jika ia berlaku begitu Hafizi, ia juga, kalau saya terfikir, ia memberi juga petanda bahawa di masa akan datang ini mungkin kita perlu banyakkan bank-bank yang dioperasi oleh syarikat berkaitan kerajaan atau GIC. Sebabnya susah sangat untuk mendapat pertimbangan daripada mereka ketika krisis pandemik ini, krisis pandemik yang unprecedented. Jadi benda yang tidak pernah berlaku dan juga langkah yang tidak pernah berlaku juga perlu diambil. Jika itu menjadi masalah, mungkin saya tidak tahu mungkin akan datang kita kena banyakkan bank-bank tempatan ataupun bank-bank bersifat GLC supaya apa-apa berlaku krisis di masa hadapan kita mudah untuk mengawal selia dan juga mendapat kerjasama daripada bank-bank yang sedia ada. Baik, terima kasih kepada Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan, Profesor Madia Muhammad Yusof Sari atas perkongsian berkaitan dengan moratorium menyeluruh yang sekarang ini sangat-sangat ditagih oleh para peniaga dan juga isi rumah untuk berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19.